Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita teruskan lagi pembelajaran kita bab terakhir untuk tahun 3 ni, iaitu tajuk data. Okey, jadi sekarang kita nak kenal carta pi. Okey, carta pi ni berbentuk bulat. Okey, senang saja kita nak ingat nama carta pi ni, kita kaitkan dengan nama kuih. Kuih pi selalunya berbentuk bulat. Jadi kita senang nak ingat. Kita tengok je bentuk bulat macam ni, kita tahu itu namanya ialah carta pi. Okey. Carta pi berbentuk bulat, selalunya dia dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, dalam setiap bahagian itu mewakili setiap satu data. Okey, carta pi pada bahagian atas mempunyai tajuk. Okey, untuk tajuk carta pi yang ni, dia ialah warna kereta yang dilihat. Okey, dia juga mempunyai petunjuk. Petunjuk kat sini dia menggunakan warna yang berbeza. Okey. Petunjuk pertama menunjukkan kereta biru, kereta merah, kereta hitam dan seterusnya kereta putih. Okey, jadi carta pi ni senang saja. Bahagian yang paling besar itu mewakili data yang paling banyak. Okey, bahagian yang paling kecil iaitu warna biru mewakili data yang paling sedikit. Okey, jadi kita dapat tahu bahagian paling besar ialah kereta putih. Jadi kereta putih mempunyai data yang paling banyak, iaitu kereta yang dilihat di hadapan, yang lalu di hadapan rumah Anwar ni. Okey. Dan kereta yang paling sedikit ialah warna biru, iaitu kereta biru. Okey. Jadi seterusnya, kita jawab soalan di bahagian bawah ni. Ada 4 warna kereta yang dilihat. Okey, bilangan kereta merah ialah, kereta merah 9. Okey, 9 buah. Kereta hitam ada 6 buah. Jadi tulis saja jawapan 6. Bilangan kereta yang paling sedikit ialah 3. Okey, bilangan paling sedikit ialah 3, iaitu kereta biru. Okey, jadi carta pi sebenarnya senang saja. Dia mewakilkan beberapa bahagian. Setiap bahagian tu saiz dia berbeza mengikut bilangan. Okey, baik, sekarang kita akan lihat perkaitan antara piktograf, carta palang dan juga carta pi. Okey, sebenarnya piktograf, carta palang dan carta pi ini ialah merupakan cara untuk kita mewakilkan data. Okey, data yang kita ada kita boleh wakilkan menggunakan piktograf, carta palang ataupun carta pi. Okey, piktograf kita pernah belajar sewaktu tahun 1 dulu. Cara mewakilkan data menggunakan piktograf, ia menggunakan simbol. Okey, untuk piktograf yang pertama dia menggunakan simbol segi 4 berwarna merah. Contoh, piktograf yang kedua menggunakan simbol berbentuk donat. Piktograf yang ketiga menggunakan simbol berbentuk bintang. Piktograf yang keempat menggunakan simbol berbentuk smiley. Okey, pada setiap piktograf di bahagian atas mempunyai tajuk. Okey, setiap piktograf mempunyai tajuk. Okey, jadi tajuk tu menerangkan kepada kita ia mewakilkan data tentang apa. Okey, untuk piktograf yang pertama, ia mewakilkan data bilangan buku yang dibaca. Piktograf yang kedua mewakilkan data donat yang dimakan. Piktograf yang ketiga mewakilkan data permainan tradisional yang disukai. Piktograf yang keempat mewakilkan data permainan yang disukai. Okey, kemudian selain bertajuk, piktograf juga mempunyai petunjuk. Okey, setiap piktograf mempunyai petunjuk di bahagian bawah. Okey, setiap piktograf ada petunjuknya yang tersendiri. Tujuan petunjuk ni ialah untuk menyatakan kita, untuk memberitahu pada kita satu simbol mewakili berapa data. Okey, untuk yang piktograf pertama, satu simbol mewakili satu buah buku. Piktograf yang kedua mewakili satu orang. Piktograf yang ketiga, satu simbol bintang mewakili satu orang. Piktograf yang ketiga, satu simbol smiley mewakili satu orang. Jadi daripada situ kita dapat mengetahui ataupun mengumpul, membaca maklumat yang diwakilkan melalui piktograf. Okey. Kemudian kita tengok carta palang.
carta palang dia ada dua jenis. Yang pertama carta palang menegak. Yang kedua carta palang melintang. Okey, carta palang ni dia berbentuk seperti palang ataupun tiang. Okey, macam tu saja, garisan bar macam tu saja. Okey. Pada setiap carta palang dia mempunyai dua paksi. Paksi melintang dan juga paksi menegak ataupun kita juga panggil paksi mengufuk dan juga paksi mencancang. Okey. Data bagi carta palang ni dia nyatakan pada setiap paksi. Okey, contoh untuk carta palang yang pertama dia nyatakan data pada paksi melintang dia wakilkan data nama murid. Okey, dan pada paksi menegak dia wakilkan bilangan. Okey, untuk carta palang yang kedua ni carta palang melintang. Paksi melintang ataupun paksi mengufuk ni dia wakilkan bilangan dan pada paksi menegak dia wakilkan jenis buah. Okey, jadi kita boleh baca data ataupun kita boleh dapatkan maklumat yang diwakilkan melalui carta palang ni berdasarkan pada setiap paksi. Okey, pada setiap maklumat berdasarkan maklumat yang ditulis pada setiap paksi. Okey, itu carta palang. Seterusnya, kita lihat pula carta pai. Carta pai seperti yang dah diterangkan di awal tadi, carta pai berbentuk bulat. Okey, carta pai juga mempunyai tajuk. Kemudian, carta pai juga mempunyai petunjuk. Okey, yang paling penting carta pai dia wakilkan data kepada beberapa bahagian saiz ataupun bahagian yang berbeza mengikut bilangan. Setiap bahagian mempunyai saiz yang berbeza mengikut bilangan, jumlah bilangan dia. Okey, untuk contoh carta pai yang pertama ni dia pecahkan kepada 4 bahagian kerana dia hanya membandingkan ataupun memberi maklumat tentang bilangan buku yang dibaca oleh 4 orang murid. Jadi sebab itulah dia hanya ada 4 bahagian. Okey. Di bahagian bawah ni carta pai mempunyai 5 bahagian. Okey. Carta pai ni mempunyai 5 bahagian kerana dia carta pai ni mewakilkan data tentang 5 jenis buah-buahan yang dijual. Okey, jadi setiap bahagian pada carta pai mempunyai saiz yang berbeza mengikut bilangan ataupun jumlahnya. Okey, sebenarnya ketiga-tiga carta piktograf, carta palang dan juga carta pai adalah cara untuk kita mewakilkan data. Setiap data yang kita ada, yang kita dah kumpul, kita boleh wakilkan menggunakan piktograf, carta palang ataupun carta pai. Okey, jadi ketiga-tiga ini adalah cara untuk kita wakilkan data. Okey. Itu saja untuk bahagian ataupun tajuk yang terakhir bagi tahun 3 ini. Okey, sekian. Terima kasih.